wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa nata'allama wa ta'lim wa tadhakkara wa tadhkir wa nafa'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalilata ala khair ibtigha' amradatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan ma huwa ahlu. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ni kita start dulu baca kitab Jawahirul Munazzam pada menerangkan keistimewaan Ar-Rasul Azam sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Masran hafizahullahu taala wa ra'ah. Kemudian kita akan baca kitab fiqh, kemudian kita buat sedikit tahlil insya-Allah. Muka surat 11. Tidak. Tak ingat lagi kita asalnya lah. Ada PDF. Tak ada kena. Tak silap muka surat 11 kan? Okay. Muka surat 11 perenggan yang kedua tu kat Imam Bukhari. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 11 perenggan yang kedua tu Imam Bukhari rahimahullahu taala tu. Sebelum ni pengarang menceritakan kepada kita kelebihan kita mencintai dan juga mengasihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini malam ni syarahkan yang kedua, iaitu kelebihan yang kedua, kita akan bertambah pengetahuan kita terhadap keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni sambung pada muka surat 11 perenggan yang ketiga Imam Bukhari itu insya-Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min al-kitab Jawharul Munazzam qala muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Amin ya rabbal alamin. Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Nasa'i telah meriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Artinya, tidak beriman seseorang kamu sehingga aku lebih dikasihi daripada anaknya dan ibu bapanya dan manusia sekaliannya. Jadi bahasa Arab walidihi waw alif maksudnya ayah. Kalau walidihi tanpa ada waw lepas tu jadi maksudnya anak. Beza dari dekat alif saja. Waladihi anak, walidihi bapa. Jadi kalau bapa dalam bahasa Arab ni banyaklah. Di antaranya maksudnya walid. Walid tu bapa lah. Jadi kemudian kalau panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang Melayu kita panggil abah. Ya abatah. Tu juga tadi ada perkataan bahasa Arab abah tu. Tapi kalau abi ataupun abun ni dalam bahasa Arab boleh jadi dua lah. Satu boleh jadi maksud bapa sendiri, satu juga boleh maksud bapa menakan bapa saudara, pakcik dia panggil. Itu dalam bahasa Arab lah. Jadi boleh panggil lah. Dalam bahasa Arab walid ada, lagi abi ada. Kemudian apa lagi? Abu ya, daddy, papa tu tak ada lah. Itu orang putih je lah. Baba, baba boleh insyaAllah. Terus. Menurut para muhaddis, yang dimaksudkan tidak beriman di dalam hadis ini ialah tidak sempurna iman bagi seseorang yang mengasihi anaknya atau ibu bapanya atau sekalian manusia lainnya, jika sekiranya kasihnya itu melebihi terhadap mereka itu berbanding terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
dalam hadis kalau kita jumpa perkataan la yu'minu ahadukum, tidak beriman, jadi ditakwilkan maksudnya tidak sempurna iman kita. Tidak sempurna iman kita. Dalam juga sebahagian riwayat yang lain Nabi SAW bagi sebut apa? La yadkhul jannah, tidak akan masuk syurga. Sedangkan orang beriman ni, kelebihan orang yang beriman ni, orang yang pernah mengucap kalimah la ilaha illallah, mereka ni akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Walaupun dia melakukan maksiat, tetapi akhirnya tempat dia juga masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Masuk dalam neraka untuk nak dicuci saja. Cuci dosa-dosa dia sebelum dia layak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini syurga. Selama-lamanya masuk selama-lamanya dia. Kalau neraka pula, adakah selama-lamanya? Kena ada tafsilnya, terperinci pula. Kalau neraka melibatkan orang kafir, maka itu selama-lamanya. Kalau masuk neraka di kalangan orang yang melakukan maksiat, itu atas rahmat daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala nak keluarkan dia secepat yang mungkin, maka dia akan dikeluarkan. Kalau dia kekal, kekallah. Bergantung kepada rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis apabila disebutkan la yadkhul jannah, tidak akan masuk syurga, kalau disebutkan perkataan sebut kepada orang beriman, iaitu tidak masuk syurga apa ni? Tidak akan masuk syurga di kalangan orang yang awal. Minal awwalin minas sabiqin. Kalau dalam hadis kita jumpa perkataan ini la yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu, maksudnya kena takwilkan tidak sempurna iman kamu. Terus maka kita ni sahabat telah membuktikan bahawasanya Nabi ini segala-galanya. Nabi ini segala-galanya, anak ke, wanita apa, isteri ke, ayah ke, siapa ke, Nabi dulu. Kan cerita balik daripada perang Uhud. Seorang perempuan yang mana lepas mana orang balik, orang tanya dia, orang beritahu kepadanya bahawasanya ni suami kamu ni sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang pula orang kedua, ini ayah kamu sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang lagi orang yang ketiga, bagi tahu kepadanya, anak kamu sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi setiap satu itu dia akan tanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Kalau ayahnya diberitahu maklum sudah meninggal dunia, dia tak heran. Kalau anaknya sudah meninggal dunia, dia pun tak heran lagi. Kalau bapaknya sudah meninggal dunia, diberitahu, dia tak heran lagi. Sampailah ditanya bagaimana keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tingginya iman para sahabat. Sampai dekat seorang perempuan sebut, ni perempuan mengatakan bahawasanya aku tidak akan boleh duduk, diri aku tak akan senang kecuali setelah mana aku melihat baginda Nabi SAW sendiri di hadapan mataku. Ini bagaimana iman mereka ni benar-benar dibuktikan dengan hadis ni. Kita ni baru nak berlatih, baru nak belajar cinta, nak belajar kasih, nak belajar cinta dengan Nabi SAW. Maka para sahabat sudah dapat kelazatan tersebut. Jadi kita baca ni, kita nak dapat kelazatan seperti mana yang sahabat-sahabat telah dapat. Sehingga kan para alim ulama mereka ni berdoa, ya Allah berilah kami ni zarrah, sebesar zarrah saja. Zarrahnya cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Korban habis semua. Dalam perang bawa semua harta, tinggal untuk anak isteri, Allah juga Rasul sahaja. Jadi kita baca ni, mudah-mudahan kita dapat praktik insya-Allah. Sahabat-sahabat telah membuktikan. Terus maka di sini Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bahawa kasih dan cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melebihi cinta terhadap segala makhluknya sebagai penyempurnaan keimanan bagi setiap hambanya. Allah jadikan cinta Nabi itu, kalau kita cinta Nabi, maka dia mengatasi segala cinta-cinta yang lain. Itu sebagai tanda kesempurnaan iman kita ini. Dan ini juga menunjukkan atas ketinggian dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dalam As-Sahih daripada Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin Al-Khattab, faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا
والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Artinya adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda memegang tangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, engkau lebih aku kasihi daripada segala-galanya melainkan daripada jiwaku. Sayyidina Umar nak bahasakan, ya Rasulullah, dalam banyak-banyak ni antara aku dan juga engkau ni, aku sayang diriku dululah. Yang kedua baru engkau wahai Rasulullah. Itu bahasa kita nak bagi kita faham. Terus. Maka bersabda Nabi SAW, tidak, demi jiwaku yang berada dalam kekuasaan Allah, sehinggalah aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada riwayat Sayyidina Umar ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jalan ke depan dan Nabi terdiam. Kemudian Sayyidina Umar ni patah balik jumpa dengan Nabi SAW. Maka Nabi tegur dia, bukan macam tu wahai Umar, bukan macam tu. Antara engkau dengan aku ni bukan engkau sayang kau diri kau dulu dak. Sepatutnya aku ni lebih engkau sayang berbanding dari engkau. Kalau bahasa nak bagi mudah, Nabi nak bagi tahu wahai Umar, kalau apa-apa pun berlaku, benda yang mana melibatkan nyawa aku dan juga nyawa engkau ni, selamatkan nyawa aku dulu, kata Rasulullah. Itu baru betul. Ini Nabi SAW terus terbiah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk ajar Sayyidina Umar yang mana patut lebih utamakan, yang mana patut berada di depan. Maka Sayyidina Umar masa patah balik sebut, jalan 2-3 langkah patah balik. Maka diriwayatkan oleh anaknya Abdullah bin Umar tanya, wahai ayah, kenapa engkau patah balik tadi tu, sedangkan baru jalan 2-3 langkah? Kata Sayyidina Umar, aku teringatkan nanti di akhirat kelak, adakah patut aku tinggalkan Nabi SAW sedemikian? Adakah patut aku menyatakan aku lebih sayang diri aku berbanding Rasulullah SAW? Maka balik bagi tahu kat Nabi, ya Rasulullah, aku silap tadi. Itu Nabi tegur dia balik. Itu riwayat ada juga yang disebutkan demikian. Terus. Lalu berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sekarang demi Allah, engkau lebih aku kasihi daripada diriku. Sayyidina Umar tu sedar, tersilap sebut tadi ni. Silap sebut. Sepatutnya bukan aku sayang diri aku sayang Rasulullah dulu. Maka balik bagi kita, ya silap Rasulullah. Sekarang juga engkau ya Rasulullah lebih aku sayang berbanding diri aku sendiri. Maka bersabda Nabi SAW, sekarang telah engkau mengetahui hakikatnya dan telah engkau ucapkan apa yang wajib ke atas engkau, wahai Sayyidina Umar. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul kalau kita lihat Nabi SAW ni balik daripada satu peperangan dalam keadaan letih lagi. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, datang malaikat Jibril alaihi salam, letih, sahabat-sahabat Rasulullah nak buka dah baju besi, nak berehat dah. Maka turun malaikat Jibril alaihi salam bagi tahu, kata apa? Jangan buka lagi, sesungguhnya kami ni para malaikat belum buka lagi pakaian ni. Masa tu lepas perang Uhud, tak silap saya, nak pergi ke perang pula Bani Quraizah. Kerana Bani Quraizah ni kianat dengan Nabi SAW. Maka sahabat-sahabat yang dalam keadaan cedera, letih baru balik perang, dapat teguran macam tu, terus siap pula orang yang sama pergi pula perang dengan Yahudi yang telah buat kianat dengan baginda Nabi SAW. Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i telah meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal imani, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nari." Artinya, barang siapa yang ada dalam dirinya 3 perkara ini akan merasai kemanisan iman. Baik, di sini kata para ulama, iman manusia ni dia ada peringkat-peringkat dia. Ada iman kita ni manis sungguh, ada iman dia pahit, ada iman dia Masya Allah bertambah, ada imannya berkurang.
Maka yang dimaksudkan di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemanisan iman ni manis sungguh ke? Manis pada hakikat dia ataupun manis pada kiasan saja? Kan? Ini disebutkan para ulama, ada yang mengatakan manis sungguh. Apabila dia buat amal ibadah ni, masya-Allah, dia cinta Nabi dan juga cinta Allah dan juga Rasul ni, dia rasa manis sungguh hidup, lazat sungguh hidup dia. Allah campurkan perasaan, rasa kemanisan sungguh. Tak tahu nak gambarkan macam mana. Ada yang mengatakan itu ialah sebagai kiasan semata-mata. Maka iman ni di sini kata para ulama menunjukkan peringkat kita ni. Ada orang iman dia tinggi, ada orang iman dia rendah. Ada orang bila dia buat rasa cinta ni Allah, bila dia selawat ataupun contohnya cinta dekat Allah juga Rasul ni, hilang habis rasa duka cita. Serabut pala tu bila selawat saja, bila lantun qasidah saja, lupa habis masalah. Kenapa? Dapat sungguh kemanisan tadi tu. Kan? Ini di antaranya 3 benda ni, yaitu bahawa Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dikasihi daripada selain keduanya. Masuk majlis yang mana membincangkan tentang Allah, tentang Rasul SAW, dia rasa hilang gelisah dia. Keluar aja majlis, Allah mai balik masalah dia, mai balik gelisah dia. Kenapa? Jiwa tu dah cinta dah. Kan? Jiwa dah ada perasaan cinta, maka masuk majlis-majlis yang mana membincangkan berkaitan dengan Allah dan juga Rasul, dia rasa tenang, sungguh rasa lapang dada dia. Itu di antara kata para ulama, dia rasa dapat ketenangan. Bahkan kata Al-Imam Abu Hasan Asy-Syazuli, "Law ghaba anni Rasulullah SAW lahzatan." Kalaulah baginda Rasulullah tersebut lupa daripada pandangan aku, hilang daripada pandangan aku ni lahzatan, sedetik waktu saja, la'adtu nafsi minal kufri, maka aku akan golongkan diriku ni di kalangan orang kufur. Subhanallah. Lupa Rasulullah saja, ingat kufur, terus anggap diri mereka ni macam kufur terus. Masa semalam saya ikut pengajian kitab Azkar. Jadi apa di antaranya Syekh Firdaus sebutkan apa dia? Kita ni dalam kitab Azkar tu diajar cara-cara kita nak datang ke masjid, ke surau, ada doa dia. Kan? Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi amami nura, fi qalbi nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura, fi lisani nura wa min lahmi nura wa min azami nura, waj'al min fawqi nura wa min tahti nura wa'tini nura waj'al li nura. Nak datang ke masjid, surau macam ni pun baca. Kan? Kadang-kadang kita ni lupa nak baca. Nak keluar rumah pun lupa nak niat, nak masuk pasar pun lupa baca. Saya kata, aku ni akan cuba pastikan untuk baca juga. Dan bila mana kita baca, kita kaitkan diri dengan Nabi SAW ni, rasa diri itu lain sikit, Masya Allah. Cuba tengok lah, hari ni orang yang duduk biasa selawat, dia target dia sehari berapa ribu, 1,000, 2,000, 3,000. Bila hari itu tak dapat apa yang dia tak selawat, tak dapat capai tu, dia rasa macam tak kena kan ini, serabut benda tak kena, ada benda apa tak kena ini. Duduk biasa sembahyang duha, biasa buat 4, hari itu sempat 2 je, rasa macam benda tak kena apa ni. Allah campurkan kemanisan itu sendiri. Duduk biasa baca wirdul latih, duduk biasa baca Yasin pagi-pagi, tak baca tu demai panah, rasa panah kat telinga tu, rasa benda apa tak kena ni. Tu kata para ulama, mudah-mudahan amalan yang kita dah buat sebelum ni menjadi darah daging kita ini. Dia rasa manisnya, kalau tinggal saja Allah, rasa pahit badan ni, rasa tak sedap badan. Itu cinta. Dan bahawa dia mengasihi seseorang, tidak dia mengasihinya melainkan kerana Allah Ta'ala. Dalam ni Nabi ajar kepada seseorang. Kita ni kalau kasih kepada seseorang, minat kat seseorang, minat kat ceramah orang tu, minat dekat pengajian ke, minat dekat akhlak ke, minat kat kebajikan yang dia buat ke, bukan kerana dia handsome, bukan kerana dia kaya, bukan kerana apa, tapi kerana Allah dulu. Kadang-kadang orang dipilih dulu. Masya Allah, dia ni pakai serban seronok, tengok cara dia pakai serban. Ini hari ni dia pakai jubah baru pula. Dia seronok tengok baju orang, seronok tengok orang lain. Tapi bukan dia sayang kerana Allah Ta'ala, letak kerana Allah Ta'ala dulu. Terus macam tu juga dalam bab nak benci ni Nabi ajar. Benci juga bukan benci kerana hawa nafsu, tapi benci kerana apa yang Allah Ta'ala dan juga Rasulnya tidak suka. Jadi semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
dan bahawa dia membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia merasa benci bahawa dia dicampakkan ke dalam neraka. Maka yang ketiga, kita dah dapat kemanisan iman ni, apa sahaja yang kita buat ataupun apa sahaja yang kita tengok perbuatan tersebut boleh jadi kufur. Boleh jadi seseorang ni boleh masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Kita tengok orang ni, Allah, kenapa duk sembah benda-benda yang tak sepatutnya lagi? Kenapa duk sembah hawa nafsu lagi? Kenapa duk buat benda-benda yang pada anggapan kita ni, benda ni boleh menyebabkan seseorang ni mendapat murka daripada Allah. Kita tak suka tengok benda tersebut. Ataupun benda tersebut kalau berlaku kat kita, Allah, aku tak suka benda macam ni. Kan? Tengok orang buat benda-benda yang mendapat kemurkaan Allah, benda-benda yang menjauhkan rahmat Allah, kita rasa timbul dalam hati tak suka. Itu mudah-mudahan tanda kita ni ada kemanisan iman, insya-Allah. Surah sikit lagi. Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mafhumnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu semua mencintai aku, maka ikutilah aku. Nescaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampunkan bagi kamu akan dosa-dosa kamu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Cinta Allah, Allah sayang. Cinta Nabi, Allah sayang. Jadi bermaksud orang yang sentiasa maulid, sentiasa selawat, itu mudah-mudahan tanda Allah cinta kat dia. Kalau mulut kita ni Allah buat gerakkan sentiasa selawat, sentiasa minat bincang bab Nabi ni, betul mudah-mudahan Allah tanda-tanda Allah sayang kat kita, insya-Allah. Bila Allah sayang ni, Allah akan gerakkan kita ni buat benda yang mana melibatkan dengan Nabi SAW, insya-Allah. Itu mudah-mudahan tanda Allah sayang. Terus sikit lagi. Imam Qurtubi. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, yakni telah berkata Sayyidina Hasan dan Ibnu Jurayj, ayat ini turun pada kaum ahli kitab di mana mereka berkata, nahnul ladzina nuhibbu rabbuna. Artinya kami adalah orang-orang yang mencintai Tuhan kami. Dan diriwayatkan bahawa orang-orang Islam berkata, ya Rasulullah, wallahi inna lanuhibbu rabbuna. Artinya, wahai Rasulullah, demi Allah sesungguhnya kami benar-benar mencintai Tuhan kami. Ahli kitab kata, ya, kami ni cinta Tuhan kami. Maka sahabat-sahabat dengar berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah, wallahi, itu dia sumpah. Itu bahasa yang mana menunjukkan mereka ni sungguh-sungguh punya. Inna pula, kami ni wahai Rasulullah. Itu dipanggil dalam bahasa Arab bila ada waw qasam, dia panggil sumpah. Wallahi inna, sumpah lagi, apa takkid lagi, confirm lagi. Wallahi ya Rasulullah, kami ni la nuhibbu rabbana, tambah lagi lam, kami ni benar-benar cinta kepada Allah. Subhanallah. Ni sahabat berani kata depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Satu lagi insya-Allah sebelum muka surat 14 yang terakhir. Maka tidak syak lagi bahawa untuk mendapat cinta Allah mestilah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mendapat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mestilah dengan mengetahui segala yang bersangkutan dengannya. Dan kalau nak dapat cinta Rasulullah, mestilah dengan mengetahui segala yang bersangkutan dengannya. Yang ni lah saya secara khususnya dah buat prepare ni. Duk bayangkan dulu aku jalan kat mana ni. Jadi masa nak pergi umrah nanti duk peringat siap dah. Ni kisah ni apa? Duk kena baca. Jadi kita ni hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang bersangkutan dengan Nabi, sama ada melibatkan tempat, sama ada melibatkan perbuatan apa yang Nabi buat ataupun tidak. Jadi kita akan kaitkan dengan Nabi SAW. Kalau masuk rumah terlangkah dengan kaki kiri, patah balik, ni bukan Nabi buat ni. Kalau duduk tengah makan tiba-tiba ambil gelas tangan kiri minum pula macam tu, tak balik, ni bukan Nabi buat ni. Nabi tak minum tangan kanan, kaitkan. Biar kita ni ada kait dengan Nabi SAW, sama ada melibatkan tempat. Kalau tempat yang Nabi pernah pergi, kita pergi. Benda yang Nabi pernah buat, kita akan cuba buat. Apa lagi? Kalau orang lelaki ni yang mungkin Al-Imam Abdullah Alaihi Al-Haddad, apa dia? Dia cari, duk kira sunnah apa yang tak buat lagi. Rupanya satu lagi tak buat, sunnah berambut panjang.
akhirnya masa mana sakit barulah tak dapat bangun, dapat simpan sunnah juga, rambut panjang. Dan beliau berkata, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan aku ni, aku duk kira sunnah-sunnah mana yang tak buat lagi, tinggal satu saja, iaitu rambut panjang. Masa aku dekat-dekat nak wafat, alhamdulillah dapat mengamalkan. Itu orang-orang yang mana tengok, ni aku buat lagi, ni Nabi pernah buat lagi. Di antaranya tuan-tuan, kita nak sebut contoh lah. Nabi SAW ni kalau naik kenderaan, kan kita mengaji dulu, Nabi kalau naik kenderaan, Nabi akan baca doa naik kenderaan tu lah. Di antaranya subhanallazi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian Nabi senyum. Kita naik kereta dua orang, tiba-tiba senyum, duk gelak sorang-sorang, teringat apa ni? Sayyidina Ali pun bila naik kenderaan, naik senyum. Orang tanya, "Hai Ali, senyum kat siapa?" Tiba-tiba renyih sorang-sorang ni, tu orang pasal renyih sorang-sorang kan. Duk teringat cerita lama lah, duk teringat apa ni? Nabi pernah buat. Oh, Nabi pernah buat. Jadi kalau orang sebelah tegur kita lepas ni, renyih kat siapa tu? Ingat bilik, ni sunnah Nabi SAW pernah buat. Jadi itu di antaranya lah. Itu di antaranya. Dia sikit je lah renyih, maksudnya senyum. Jangan sampai ke balik rumah senyum-senyum, naik pun senyum, sampai ke rumah pun senyum, masuk rumah pun senyum. Ni tak tahulah. Anda kata ni sunnah saya sendiri. Sampai ke rumah kan. Jadi Nabi naik kenderaan, Nabi senyum je. Orang tanya Sayyidina Ali, kenapa senyum? Tak tahu. Rasulullah pernah buat, tapi aku ikut Rasulullah pernah buat. Masya-Allah. Hari kita praktikkan insya-Allah. Terus. Dan melaksanakan segala hak-haknya serta menjalani jalan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hak berkaitan dengan Nabi ni, kita dengar nama Nabi, kita sahut selawat. Sebab tu Al-Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala, bila mana beliau ni dibacakan, dengar ayat innallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa malaikatahu Allahumma salli ala sayyidina. Nak bagi sama tu, Allah selawat dekat Nabi, malaikat pun selawat dekat Nabi. Yusalluna ala Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, ini arahan daripada Allah, maka kita selawat sekali lagi. Ya ayyuhalladzina Allahumma salli ala sayyidina, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka sehari dengar ayat ni saja, beliau akan selawat sebanyak 3 kali. Sehari beliau akan selawat dekat Nabi SAW sebanyak 50,000 kali. Subhanallah. Kelebihan saya cerita je lah. Mudah-mudahan kita dapat buat juga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tu hak ni, hak berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam tu juga kalau kata dengar berkaitan dengan hadis, terutamanya orang baca hadis, orang baca berkaitan dengan diam, kan? Itu ceritanya tentang hak-hak yang kita akan bahaskan nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Seterusnya kita akan tengok dalam kitab fiqh insya-Allah, daripada kitab